Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Soal Rakyat secara langsung dari Sri Pentas bersama saya Ali Iskandar. Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020 menjatuhkan hukuman penjara keseluruhan 72 tahun dan denda 210 juta ringgit ke atas bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak yang didapati bersalah atas 7 pertuduhan. 3 pertuduhan pecah amanah, 1 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 42 juta ringgit dana SRC International. Bagaimanapun, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan Datuk Seri Najib hanya menjalani hukuman penjara secara serentak selama 12 tahun. Setelah berjalan selama 2 tahun dengan keterangan 57 saksi pendakwaan dan 19 saksi pembelaan, demikian keputusan yang mengakhiri perbicaraan kes kali pertama dalam sejarah Malaysia membabitkan individu yang pernah memegang jawatan tertinggi kerajaan dan parti politiknya. Sejauh mana peristiwa ini memperlihatkan kewibawaan institusi kehakiman negara yang pada masa sama memberi kesan kepada corak lanskip dan hala tuju politik tanah air. Soal Rakyat malam ini menampilkan 2 panelis yang bakal mengutarakan pandangan dan buah fikiran atas kapasiti dan pengalaman masing-masing. Saya perkenalkan pada malam ini bersama saya secara langsung di studio ialah peguam yang tidak asing lagi, Datuk Muhammad Haziq Pillay. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami dalam Soal Rakyat. Semalam hari yang panjang untuk kita semua rakyat Malaysia. Ya, dan dengan keputusan yang telah diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib, kes berkaitan SRC International ni, apa yang boleh Datuk rumuskan sebagai mukadimah ni? Okey. Bagi saya, satu, menunjukkan bahawa sistem kehakiman kita masih independen. Satu, tidak ada campur tangan daripada mana-mana pihak, dan apabila hakim membuat satu keputusan, hakim membuat keputusan berdasar fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diberi oleh semua saksi yang terlibat di dalam kes ni. Dan setelah membuat satu penilaian maksimum evaluation, beliau telah mendapati Datuk Seri Najib bersalah. So itu menunjukkan bahawa the integrity sistem kehakiman kita masih dalam tahap yang cukup baik. Sebelum ini banyak kes berprofil tinggi yang dijalankan, dilaksanakan juga. Cuma kali ini adakah disebabkan oleh kes membabitkan pemimpin tertinggi negara dan keputusannya memihak kepada dia bersalah, didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman, barulah kelihatan ataupun istilahnya justice is served itu, ataupun bagaimana? Sebab sebelumnya pernah juga kes-kes membabitkan profil tinggi. Bagi saya, the justice is always served, Eli. Sebab contohnya, mana-mana hakim yang membuat keputusan di dalam kes-kes berprofil tinggi, saya boleh katakan kes ni antara kes yang paling berprofil tinggi di negara ni buat masa ni. Tetapi ada juga kes-kes profil lain, berprofil tinggi lain, di mana mereka didapati bersalah. Tetapi ada juga mereka yang dilepaskan. Tetapi ianya semua adalah berdasarkan apa yang akan dihujakan oleh peguam masing-masing dan berdasarkan keterangan saksi dan dokumen-dokumen yang kontemporari. Baik. So kalau dah dinilaikan, kalau nak katakan dulu judiciary kita tak independen, sekarang independen, tidak. Saya rasa pada setiap masa mereka independen, sebab keputusan dibuat oleh seseorang hakim. Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati mempunyai hak untuk rayu kepada mahkamah atasan. Okey. Dan mengambil masa 2 tahun untuk diselesaikan, dan kemudian ada lagi proses seterusnya lah. Ada proses, banyak proses. Rayuan dan sebagainya. Bagaimana pada pengamatan Datuk sebagai pengamal undang-undang melihat pemahaman rakyat tentang situasi ini? Saya rasa rakyat tidak faham, sebab saya baca dekat internet dan sebagainya, banyak jenis tomahan yang dibuat. So tomahan ni mesti ada, sebab kenapa? Pihak yang kalah akan sentiasa salahkan pihak yang menang. Pihak yang menang akan sentiasa menyalahkan pihak yang kalah. So contohnya kita ambil, kalau hari itu, kalau hakim mendapati Datuk Seri tidak bersalah, maka ada pihak akan mengatakan ada campur tangan pula. So pihak judiciary ni itulah hakim. Sebab kenapa kita boleh buat apa jenis tomahan terhadap hakim, tetapi kedudukan hakim Mahkamah Tinggi yang dijamin di bawah perlembagaan kita, mereka tidak boleh menjawab balik. Mereka tidak boleh defend diri dia. So bagi saya, contohnya, kalau pihak-pihak yang tak berpuas hati dengan sesuatu keputusan, maka mereka mempunyai hak di bawah perlembagaan, di bawah sistem perundangan kita untuk
rayu kepada mahkamah rayuan. Selepas mahkamah rayuan ada mahkamah persekutuan. So itu cara sebaik-baiknya tanpa membuat apa juga tomahan. Okey. Datuk, kita nak belajar basic sikit hari Yes, ini. basic. Ini keputusan daripada Mahkamah Tinggi. Yes. Dan disebutkan oleh Peguam Bela Datuk Seri Najib akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan kemudian ke Mahkamah Persekutuan. Okey. Ya, betul. Mengapa tingkat-tingkat begini? Okey, sebab kes ni bermula di Mahkamah Tinggi. Ya. So dibicarakan di Mahkamah Tinggi. So secara automatik apabila mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang diberi oleh Yang Arif Hakim, Ya. boleh merayu ke Mahkamah Rayuan. Now, di Mahkamah Rayuan ada 3 orang panel hakim. Ya. So mereka boleh satu ketepikan perintah tersebut atau mengubahkan perintah mengikut cara mereka. That means berdasarkan apa yang akan dihujarkan oleh peguam-peguam nanti. So satu, mereka boleh affirm the sentence, Okey. ataupun mereka boleh ketepikan sentence, atau buat perintah seperti mana yang difikirkan adil pada ketika itu. Okey. So itu adalah kuasa yang terletak di bawah Court of Judicature Act pada Mahkamah Rayuan. So okey. kalau contohnya kalau Mahkamah Rayuan sekarang baru 1-0. Ya. So kalau Mahkamah Rayuan ada lagi satu challenge sana. Ya. So kalau Mahkamah Rayuan masih affirm keputusan hakim, ini saya buat spekulasi saja Ya. sebab saya tidak tahu tentang apa alasan penghakiman dan Ya. sebagainya. Tetapi kalau Mahkamah Rayuan affirm, dia masih Mengekalkan ada keputusan. Ya. kekalkan keputusan, Ya. mereka masih boleh pergi ke Mahkamah Persekutuan. Dan biasanya Mahkamah Persekutuan di dalam kes-kes berprofil tinggi seperti ini biasanya akan disidangi oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Baik. So mungkin Eli tanya kenapa dia punya angka itu odd. Ya. Sebab kalau 3 hakim di Mahkamah Rayuan, mungkin 2 akan bersetuju, mungkin ada dissenting judgment yang tidak bersetuju, ataupun ada unanimous decision. Ya. So sama juga dia kena ada majority lah, majority against the minority. Sama juga di Mahkamah Persekutuan, kalau 7 orang hakim, mungkin 5 akan bersetuju, 2 tidak bersetuju. Ya. So itu yang untuk memastikan bahawa mana-mana litigan, mana-mana pihak yang dituduh ataupun dalam kes civil ke kriminal tak kisah, mereka akan mempunyai satu forum yang apa kata orang tu totally independent lah. Okey, satu perkara yang saya nak tanya kepada Datuk ialah apabila adanya peluang untuk membuat rayuan, kemudian boleh seolah dirayu lagi ke mahkamah lebih tinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Yes. Ini memberikan advantage kepada pihak yang pembelaan. Adakah begitu ataupun bagaimana? Ataupun adakah pihak pendakwan masih boleh mencabar? Ini kepada kita yang layman lah, yang tidak tahu, macam seolah-olah macam okey, Mahkamah Rayuan ya pembelaan saja yang boleh merayu, kemudian kalau masih lagi dikekalkan keputusan boleh ke Mahkamah Persekutuan. Di mana keseimbangan dari segi pihak pendakwaan yang kata ini adalah keputusan yang sebenar? Okay. So biasalah kita gunakan secara simple lah bagi pihak bagi manfaat penonton. So contohnya saya kalah dekat Mahkamah Tinggi. Ya. So sama ada saya pendakwaan ke saya tertuduh, saya mempunyai hak untuk pergi ke Mahkamah Rayuan. Okey. Ya. So pihak pendakwaan, untuk menjawab soalan Eli pun, pihak pendakwaan pun boleh merayu. Contohnya kalau mereka hari itu kalah mereka boleh pergi ke Mahkamah Rayuan. Ya. So this right ada vested dekat mana-mana pihak lah yang kalah. So sama juga dekat Mahkamah Persekutuan. Kalau kalah di sana, kita masih ada final chance dekat Mahkamah Rayuan. So untuk katakan hanya untuk pembelaan tidak, terbuka kepada mana-mana pihak yang kalah dalam kes. Okey. Jadi dalam konteks ini secara umum, pihak yang kalah ingin membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Yes. Mula-mula 1-0, kemudian misalkan telah 3-0. Yes. Berpihak kepada pembelaan. Yes. Adakah pendakwaan boleh merayu dan ke peringkat seterusnya? Boleh. So kita ambil senario lah. Ya. Ini kita bagi contoh sebab orang mungkin tidak faham bahawa macam mana sistem perundangan negara ni diuruskan. So kita kalah dekat Mahkamah Tinggi. Ya. So sekarang pembelaan appeal. So pembelaan menang pula dekat Mahkamah Rayuan. Ya. So pihak pendakwaan boleh merayu pula ke Mahkamah Persekutuan. So the final say, kata putus yang terakhir adalah terletak dengan Mahkamah Persekutuan. Okey, baik. Kita harap penonton faham tentang situasi ini sebab ini agak rumit, tapi kita cuba simplify seboleh-bolehnya. Adakah pihak yang terbabit dalam Mahkamah Tinggi juga akan terbabit dalam Mahkamah memutuskan keputusan dalam Mahkamah Rayuan dan juga Persekutuan? Ataupun ini individu yang berbeza? Tak, mungkin terpulanglah, tapi biasanya kalau pendakwa raya boleh tukar, lawyer boleh tukar dan sebagainya. Tetapi saya juga ingin nak menyatakan bagi manfaat penonton, bila pembicaraan tadi dikatakan 57 saksi dan sebagainya, benda ni hanya akan berlaku dekat Mahkamah Tinggi.
Baik. So apa yang akan berlaku, semua nota-nota keterangan dan rekod-rekod rayuan dan berdasarkan alasan penghakiman hakim dengan semuanya akan dibainkan dan dijadikan bandel dan dimasukkan dekat mahkamah rayuan. So dekat mahkamah rayuan tidak ada saksi. Okey. Semuanya berdasarkan apa yang telah dilakukan di mahkamah tinggi dan tugas mahkamah rayuan secara simple lah adalah untuk tengok sama ada hakim telah terkilaf dari segi undang-undang, sama ada daripada fakta, keterangan atau mana-mana satu. Baik. So balik kepada asasnya sama ada kita hakim terkilaf dari segi undang-undang. Dan undang-undang ni bukan saja daripada segi keputusan tetapi mungkin daripada mungkin dia tidak menilaikan fakta ni atau tidak menilaikan fakta tu dan sebagainya. Itu yang menjadi asasnya. Okey. So tidak ada saksi lagi di mahkamah rayuan ataupun di mahkamah persekutuan. Okey. Daripada pandangan ataupun perkongsian Datuk ini, bila disebutkan justice is served, keadilan telah pun dilaksanakan, tapi itu seolah-olah macam itu keputusan Mahkamah Tinggi. Apabila misal kata dibawa pembelaan atau rayuan ke Mahkamah Rayuan, kemudian ini spekulatif jugalah, misal kata berpihak kepada pihak pembelaan, tidakkah dilihat seolah-olah penghakiman di Mahkamah Tinggi itu integritinya sedikit tercabar kerana ada perkara-perkara seperti penghakiman ataupun aspek tertentu yang barangkali terlepas pandang dan sebagainya? Tidak, saya rasa integriti tidak. Okey. Sebab integriti tetap kehakiman tu integriti mereka apabila kalau menepikan pun mereka mesti mencari satu alasan yang kukuh. Itu saya katakan terkilaf dari segi undang-undang. Tetapi kalau dah diketepikan, maka integriti hakim berkenaan tidak akan dipersoalkan sebab hakim membuat keputusan seorang. Dia buat seorang setelah mendengar semua keterangan dan sebagainya. Tetapi mahkamah rayuan pula ada 3 orang. So berbeza sedikit. Dan mereka akan menilai balik dokumen-dokumen yang saya katakan tadi untuk menengok sama ada betul ke, sebab pihak-pihak yang tidak berpuas hati akan memasukkan memorandum of appeal. Di dalam memorandum of appeal mereka akan menyatakan apakah yang mereka appeal, berdasarkan apa fakta, berdasarkan seksyen mana, ataupun apakah yang mereka tidak berpuas hati daripada alasan penghakiman hakim. Dan mereka akan teliti balik dan di dalam kes ni saya percaya rekod-rekodnya mesti banyak. So mungkin ambil sedikit masa lah. Tetapi kalau alasan penghakiman dah ada, biasa rayuan-rayuan seumpama ni boleh didengar dalam masa 6 bulan, 5 bulan dan sebagainya. Sejauh mana antara keputusan Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Rayuan itu, misal kata ada perkara-perkara berkaitan dengan keputusan mahkamah itu, boleh diguna pakai dalam Mahkamah Rayuan? Ataupun tidak, hanya dokumen ketika... Tak, semua yang telah dijelaskan oleh keterangan saksi-saksi. So that means kalau ada 57 saksi contohnya, so semua nota keterangan berkaitan dengan apa yang telah dinyatakan di mahkamah pada persidangan tersebut selama 2 tahun tu, semuanya akan ditranskrib dan diberi untuk penilaian daripada Yang Arif Hakim Mahkamah Rayuan. Sama juga dengan dokumen-dokumen yang telah dibentangkan dan ditandakan sebagai eksibit. Semua akan dihantar ke Mahkamah Rayuan untuk penilaian dan pada penilaian tu mereka akan buat satu memorandum mengatakan okey, kalau kita lihat muka surat contoh ini untuk manfaat penonton okey, tengok muka surat 15 ada ini yang kita punya rayuan, ini yang kita mengatakan, ini adalah dokumen tak sepatutnya dibenarkan, contoh ini semua spekulatif contoh. So mereka akan menilai sama ada apa yang dikatakan oleh pembelaan ataupun pendakwaan ada asas. Kenapa saya tanya soalan itu, Datuk? Kerana selepas keputusan hakim telah pun diberikan, ada sidang media dilakukan oleh kedua-dua pihak lah, pendakwaan dan juga pembelaan. Dan saya ingin kongsikan yang dipetik oleh Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah mengatakan kesemua hujah pihak pembelaan tidak disentuh oleh hakim. Jadi ini bagi saya adalah senario yang terbaik untuk melawan kes di Mahkamah Rayuan. Dan banyak lagi perkara yang dilihat menyebut perkara-perkara yang berkaitan dengan hakim itu juga. Jadi sejauh mana kenyataan dalam sidang media selepas keputusan diumumkan di Mahkamah Tinggi itu memberi kesan kepada
apa yang akan berlaku di Mahkamah Rayuan? Saya rasa kesannya tidak ada, tetapi secara prinsipal secara prinsipal, especially di dalam kes-kes seumpama ni, bagi saya kalau kita tak puas hati kita masukkan rayuan saja. Tetapi kita tak perlu nak menunjukkan daripada mana, dari segi apa hakim terkilaf secara publik. Baik. Sebab biasanya orang tidak akan buat begitu. Mereka cuma akan kata okay, I'm very happy with the result ke saya tak puas hati dengan keputusan. Tetapi kita sebaik-baiknya kalau boleh jangan sentuh berkaitan dengan apa yang dikatakan, sebab pada ketika tu belum ada rayuan difailkan. Baik. Okay. Kita kena fikir kalau rayuan dah difailkan tak apa, tapi pada ketika tu walaupun kita mungkin memang kita tahu niat mereka memang akan memfailkan rayuan, tetapi pada ketika tu kalau kita lihat daripada segi from a technical point of view, pada ketika tu belum ada rayuan difailkan. Ya. Okey. Baik. Jadi, so jangan sentuh dulu. Jangan sentuh dulu. Tapi bagi saya, saya rasa benda tu tidak akan mempengaruhi mahkamah rayuan daripada apa-apa segi. Okey, baik. Soalan terakhir sebelum kita berehat seketika. 7 pertuduhan ini, kalau ikut jumlah keseluruhan 72 tahun dan denda 210 juta. Betul. Okey. 72 tahun ini bila difikirkan tertuduh yang berusia 67 tahun ini berhadapan dengan satu jangka masa yang panjang. Kemudian hakim menyebutkan 12 tahun semua berjalan secara serentak. Bagaimana keputusan ini boleh dicapai daripada 72 ke 12? Okey, ini satu soalan yang berat sebab mungkin ramai yang tidak faham. Bila dikatakan berjalan dengan serentak, kenapa? Okey, saya bagi secara simplistik lah. Ada 7 tuduhan. Setiap tuduhan apabila kita disabitkan ada peruntukan spesifik mengikut, contohnya kalau kerana keseksaan dia punya hukuman yang perlu diberi sebab ada sabitan. Kalau tak ada sabitan tak apa, tapi ada sabitan dalam 7. So of course hakim mesti menurunkan hukuman berdasarkan setiap satu hukuman. Okey. Alright. So setiap satu hukuman. So kalau kita kumulatif, kita akan tengok 70 tahun, 72 tahun sebab disabitkan. So kalau kita nak rayu, mereka akan rayu atas 7 ni yang berdasarkan hukuman yang diberi. So kalau secara kumulatif memang 72 tahun, tetapi tak mudah sabar. So hakim telah menyatakan bahawa hukuman berjalan dengan serentak, bukan berasingan. Not they said to concurrently, not consecutively. Ya, baik. Jadi itu ini, maksud dia. Dan ini adalah budi bicara hakim berdasarkan ataupun ada terma keistimewaan tertentu untuk Tidak. Tapi biasanya lah pengalaman kalau banyak tuduhan mereka akan menyatakan supaya hukuman jalan serentak. Baik. Okey, Datuk Aziz, kita berehat seketika. Soal rakyat akan kembali selepas ini. Kita nak berbicara tentang aspek politik pada hala 7 parti yang pernah diterajui oleh Datuk Seri Najib dan bagaimana terutama dalam gabungan PN ini dan juga MN, Muafakat Nasional dan sebagainya. Selepas ini bersama dengan dalam Soal Rakyat. Okey, kembali dalam Soal Rakyat dan selain daripada Datuk Haziq bersama kita di studio, kita nak juga berbicara tentang aspek politik ataupun kesan landscape politik negara terutamanya parti UMNO ini apabila Datuk Seri Najib disabitkan kesalahan dan telah pun diberikan hukuman. Bersama kita di talian video ialah Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pengasis politik jauh dari Sintok bersama kita. Hello, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudi bersama dengan kami. Ya. Prof, sebagai permulaan, barangkali ada sedikit rumusan yang boleh diberikan berkaitan dengan keputusan kes ini. Silakan. Ianya satu kes mahkamah yang ditunggu-tunggu, bukan saja oleh pihak Malaysia, rakyat Malaysia dan juga kepimpinan negara, malah juga beri perhatian yang khusus oleh pihak antarabangsa. Jadi semuanya melihat suasana ini, perbicaraan tersebut, dan memang ada macam penjagaan lah yang diramalkan sebelum ini dan apabila penghukuman ataupun penghakiman yang telah dibuat melalui mahkamah tinggi, adalah beberapa pandangan lah yang melihat sejauh mana ia berkesan kepada status Seri Najib itu sendiri sebagai ahli parlimen misalnya, dan juga status beliau dalam UMNO dan juga status UMNO itu sendiri, adakah terus bersama Perikatan Nasional ataupun mengambil pendirian yang bagaimana itu masih lagi dalam kita menunggu sajalah pengumuman rasmi lah daripada UMNO itu sendirilah. Ya.
Kalau diikutkan apabila seorang itu tidak lagi memegang jawatan, apatah lagi jawatan tertinggi dalam parti itu, ia tidak lagi menjadi kegusaran ahli-ahli parti. Tapi disebabkan kelihatan adanya sokongan kembali terhadap Datuk Seri Najib ni dalam kalangan masyarakat yang barangkali boleh dilihat dari segi kehadiran penyokong pada hari semalam ini, adakah itu kembali menimbulkan rasa bahawasanya Datuk Seri Najib ini personaliti yang masih lagi menjadi aset kepada UMNO, jadi percaturan politik ini berbeza untuk Perikatan Nasional ni, Prof? Kita tidak nafikan bahawa Datuk Seri Najib ni masih lagi popular di kalangan penyokong-penyokong UMNO dan juga kepimpinan. Jadi oleh kerana itulah kita lihat bahawa ada pihak yang mendukung beliau daripada awal perbicaraan sehinggalah hadirnya penghakiman lah yang kita ketahui semalam kan. Tapi dalam konteks ini saya rasa memang sebagai bekas Perdana Menteri pengaruh tu masih ada kan. Kalau kita lihat sebelum ini pun Tun Mahathir kan sebagai bekas pimpin UMNO juga ada pengaruhnya walaupun beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri gitu kan. Dan ini sama juga dalam Datuk Seri Najib kan. Dan dalam konteks ini saya rasa beliau juga apa yang berlaku pada beliau juga akan memberi kesan sebenarnya kepada parti yang diwakili beliau lah. Dalam konteks ini saya rasa itulah UMNO itu sendiri macam mana UMNO melihat kes ini beri impak kepada parti itu dan sudah hala tuju parti itu adakah kes ini akan mengikat hala tuju UMNO itu pada masa depan. Itu yang kita sedang tunggukan nantilah. Okey. Bagaimana ia boleh berlaku sedangkan faktor kleptokrasi dan juga salah guna kuasa inilah yang menyebabkan UMNO Barisan Nasional jatuh ke tangan Pakatan Harapan seperti dahulu. Apakah pada pandangan Prof, pengamatan Prof, yang buatkan kembalinya sokongan sehingga menampakkan populariti dan dilihat sebagai masih lagi dipersoalkan ini aset ke liability sekali? Dah kelihatan seolah-olah macam masih lagi aset Datuk Seri Najib. Ya. Saya melihat bahawa memang salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan Barisan Nasional pada PRU yang lepas ni adalah faktor YMDB dimainkan ketika KP Pilihan Raya dan menyebabkan faktor inilah ada penolakan yang agak besar lah khususnya golongan muda dan juga pengundi bandar terhadap Barisan Nasional. Jadi cuma bila jatuhnya Barisan Nasional ada penolakan sebenarnya kepada Datuk Seri Najib. Maksudnya ada desakan untuk beliau keluar daripada turun pada jawatan beliau sebagai Perdana Menteri juga Presiden UMNO dan beliau meletakkan jawatan ketika itu kan. Cuma selepas beberapa tempoh apabila perjalanan era Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan juga agak kurang popular kan. Dan Datuk Seri Najib tu juga melancarkan kempen Bosku itu kan. Jadikan beliau jadi lebih popular ketika itu kan. Sehingga dah bawa ke hari inilah. Maksudnya beliau juga lihat sangat aktif dalam sosial media, interaksi dengan semua pihak, termasuk pihak kepimpinan Pakatan Harapan sebagainya, menyebabkan apa yang dinyatakan dibincangkan dalam sosial media itu menarik sokongan khususnya golongan muda ataupun netizen lah di sosial media. Jadi dari itu menyebabkan sokongan itu datang balik kepada beliau yang menjadikan beliau popular pada masa hari ini lah. Sejauh mana dalam konteks faktor Bosku ini akan berupaya untuk menggamit UMNO untuk kembali menjadi pemerintah asal yang sekarang ini ada gabungan Perikatan Nasional dan mengukuhkan lagi Muafakat Nasional bersama dengan parti komponen lain seperti PAS dan sebagainya. Adakah ini bersifat sementara sebelum keputusan diumumkan, penghakiman diumumkan, dan ini sentimen kerana sokongan terhadap Bosku ini begitu kuat hanya diterjemahkan dari segi kehadiran orang ramai di mahkamah dan juga di media sosial, ataupun ini memang sesuatu yang terbukti akan menjadi kekuatan kepada Datuk Seri Najib dan juga kekuatan pada parti UMNO itu sendiri? Ya, saya jelaskan tadi memang sokongan pada Datuk Seri Najib itu memang ada dalam UMNO dan kekal. Prof, maksud saya sebelum keputusan itu lain, ini selepas keputusan diumumkan di Mahkamah Tinggi. Kalau lepas keputusan ini kita lihat, saya pun hanya mendapat gambaran daripada sosial media dan juga jantan-jantan pemimpin UMNO masa inilah yang melihatkan ada dua perspektif lah dalam UMNO itu. Satu adalah perspektif yang mengatakan mereka terus akan menyokong walaupun apa keadaan berlaku pada Datuk Seri Najib, terus menyokong sebab ini baru kes yang diselesaikan di Mahkamah Tinggi kan. Ada banyak lagi proses-proses seterusnya yang mungkin juga boleh memenangkan beliau pula kan. Jadi itu kita tak boleh saya tak akan ramalkan tentang itulah. Tapi dalam perspektif yang satu lagi melihat bahawa perlu
UMNO perlu lupakan Datuk Seri Najib, biar dia selesaikan isu ni untuk diri beliau kan, dan jangan mengikat UMNO itu bersama, sebab kiranya pilihan raya umum tiba diumumkan, snap election misalnya kan, jadi dia akan menyebabkan imej UMNO itu sentiasa akan dikaitkan dengan isu ini kan. Jadi ada pihak yang tidak mahu dikaitkan kes ini dengan UMNO kan. Jadi ada dua school of thought lah, kata perdebatan dalam UMNO sekarang ni tentang kes Datuk Seri Najib lah. Okey, bercakap tentang hal ini, seperti yang dimaklumkan juga di media selepas keputusan diumumkan, antara lain yang menyebut Ahli Parlimen Pekan YB Khairi Jamaluddin yang menyebut, saya berharap parti UMNO tidak diheret bersekali ke dalam kes tersebut. Saya yakin ahli-ahli UMNO akan terus setia kepada parti melebihi kesetiaan kita kepada mana-mana individu dalam parti. Tibalah masa kita untuk bina semula parti keramat UMNO ini dan untuk kita melihat pada satu peralihan generasi kepimpinan yang bakal membawa parti ke era baharu. Okey. Beliau, kalau kita faham sebagai orang yang membaca artikel ini, mengajak satu pembaharuan, rejuvenasi untuk sebuah parti. Pada masa yang sama, meninggalkan individu yang ataupun personaliti yang mempunyai masalah dalam parti. Pada masa yang sama, individu yang dilihat sebagai menjadi liability juga meraih sokongan generasi muda yang sepatutnya menjadi kelompok yang diremajakan ini untuk parti. Komen, Prof. Ya, pandangan YB Khairi Jamaluddin bukan pandangan beliau saja kan. Banyak pemimpin UMNO juga yang mempunyai pandangan bersama sama itu kan. Misalnya Datuk Seri Nazri Aziz, Tengku Kuli, Tengku Razali Hamzah pun juga mempunyai pandangan yang sama. Maksudnya UMNO adalah parti yang membela orang Melayu dan harus berjuang ke arah membela orang Melayu dan bukan untuk membela hanya individu-individu tertentu kan, dalam konteks yang dibicarakan kan. Jadi dalam konteks ini mereka nak satu rebranding sebenarnya apabila UMNO ataupun Barisan Nasional tewas kan pada periode lepas, mereka nak rebranding UMNO itu dan Barisan Nasional itu dan beri peluang kepada golongan muda terutamanya untuk mengambil alih kepimpinan kan. Cuma pandangan ini ada tentangan yang agak kuat daripada yang disebut sebagai warlord dalam UMNO itu sendiri yang menolak perspektif ni. Itu yang menyebabkan yang warlord ni masih lagi berpegang dengan kepimpinan lama dan kepimpinan yang sudah ada macam Presiden dan juga Datuk Seri Najib kan. Tapi golongan muda ni ada appealing dia kepada kumpulan muda, sebab biasanya mereka akan melihat pada peer group kan. Jadi pandangan seperti Khairi ni sebenarnya diambil perhatian dan cuma mereka ni tidak diberi peluang. Itu ya dilihat sekarang ni bahawa untuk masa kalau dalam PRU akan datang, mungkin pencalonan sebagai peluang harus diberi pada golongan-golongan muda ni. Cuma sama ada dibenarkan tidak, itu persoalan yang harus ditanyakan, dijawab oleh UMNO itu sendirilah. Ada peluang itu diberikan kepada mereka. Prof, itu dari segi kepimpinan di dalam parti. Kita bercakap tentang golongan remaja, golongan muda yang sepatutnya mendakap aspirasi ini untuk di rejuvenasi ini. Tetapi golongan muda ini sedang berpegang kepada bosku. Jadi macam mana? Betul. Dia dia ni seperti trend kan. Dalam sosial media ni mereka melihat apa trend yang popular ketika itu kan. Dan kalau kita lihat ketika bosku diperkenalkan ketika itu era yang kita lihat Pakatan Harapan dapat imej yang agak rendah maksudnya kritikan ketangan kepada Pakatan Harapan itu agak tinggi kan. Jadi untuk mencari alternatif kepada itu mereka melihat ada bosku bawa agenda baru dan agak kritikal dan ada pandangan-pandangan bosku Datuk Seri Najib juga nampaknya lebih relevan dengan perspektif mereka kan. Jadi mereka sokong kan. Dan ada dukungan parti-parti politik lain juga kan macam PAS dan sebagainya kan. Yang juga menarik sokongan orang muda kan. Jadi bila berlakunya kes macam keputusan Mahkamah semalam kan, ada sebenarnya kalau kita lihat macam saya lihat dalam sosial media agak silent kan. Tidak ada golongan muda agak tunggu dan lihat kan apa yang reaksi yang harus mereka respon lah lihat pada kes ini kan. Tapi saya rasa orang muda ni banyaknya rasional mereka lihat suasana politik semasa ni kalau suasana politik masa tu dilihat agak kucak-kacir sebagainya, mereka akan respon kan pada keadaan tersebut kan. Dan faktor satu lagi ekonomi lah kalau ekonomi tak stabil mereka akan respon kan. Tapi dalam konteks ini satu kes ini sebabkan prosesnya ada banyak lagi kan. Dan mereka ni sebenarnya lebih intellectual, educated kan. Jadi mereka ikuti kes ini Jadi dalam konteks ini saya rasa mungkin mereka lebih berhati-hati lah untuk memberi komen dan sekiranya mereka lihat ada ketidakadilan atau sebagainya, mereka akan respon Tapi dalam konteks ini saya nampak mereka agak silent dalam sosial media untuk membicarakan isu Datuk Seri Najib ini. Ya, kerana mereka sedang menunggu dan menantikan perkembangan seterusnya.
Ya. Ya, okey, Prof. Bercakap tentang survival UMNO ni, sekarang ni kembali dalam kerajaan dalam Perikatan Nasional, dan sejauh mana dilihat situasi ini, ya, walaupun masih di peringkat keputusan Mahkamah Tinggi dan ada lagi keputusan rayuan seterusnya akan dibuat, menentukan hari tuju, apatah lagi menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti. Saya rasa UMNO dan sekarang ni UMNO sudah jadi sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Sebenarnya Kerajaan Perikatan Nasional ini didukung oleh UMNO dan punya jumlah ahli parlimen terbanyak lah sekarang ini kan. Dan mereka ada kekuatan dan sokongan akar umbi itu masih ada kan. Walaupun ada perpecahan dalaman menyebabkan seperti kita tahulah tubuhnya parti seperti Bersatu dan juga PKR sebelum ini pun atas kerana ada pecahan dalaman dalam UMNO kan, yang melemahkan UMNO itu sendiri kan. Tapi dalam konteks sokongan, sebab ramai yang masih, terutama orang Melayu lah, ramai yang masih mengenang jasa kepimpinan UMNO dan parti itu dikatakan parti keramat sebagainya. Jadi dalam konteks ini sokongan tu saya rasa akan berterusan. Cuma appealing kepada orang muda kan. Sebab UMNO ni bila dia agak selektif dalam memilih orang muda untuk masuk menyertai UMNO kan. Sebabkan ada penolakan lah orang muda terhadap UMNO kan. Tapi saya rasa mereka perlu ada perubahan lah. Itu yang dia katakan perlu nakkan rebranding dan sebagainya, beri peluang pada orang muda. Kemudian orang muda balik tertarik untuk menyokong UMNO lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa mereka peluang yang terbaik sekarang ni sebab mereka dalam kerajaan dan mereka ada dari segi financially, dari segi kewangan pun dia akan tambah stabil lepas ni. Jadi dalam konteks ini mereka akan boleh buka kekuatan dan menarik sokongan maksudnya buatkan dasar-dasar atau pendekatan yang menarik sokongan orang muda. Saya rasa mereka akan kembali dominan saya rasa kalau mereka betul-betul dengan strategi yang kemas lah. Ya. Okey. Untuk hal akan datang Okey, Prof, ini baru impact ataupun repercussion daripada seorang individu yang disabitkan bersalah. Dan ada beberapa lagi individu yang memegang jawatan tinggi dalam parti UMNO juga yang berhadapan dengan situasi ini. Jadi seolah-olah macam dilema dan juga drama ni belum berkesudahan. Jadi bagaimana untuk dalam tempoh masa terdekat ni sebelum PRU 15 ini dapat dipastikan keutuhan sama ada secara individu, parti itu individu ataupun secara dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Sebab lepas satu ni akan ada proceeding untuk yang lain-lain juga ini. Betul. Malah Dato' Seri Najib pun saya rasa ada 35 lagi pertujuan yang dia perlu hadapi kan. Jadi dalam konteks ni saya rasa, tapi kita kena tengok case by case lah. Kita tak boleh rangkumkan semua ni dalam satu grup, nanti semua akan kena. Tak boleh juga. Kita tengok case by case. Dan kemungkinan juga keputusan yang kita jangkakan berlainan kan, akan berlaku kan. Tapi saya rasa mungkin di pihak UMNO dia akan melihat the worst case scenario lah. Sekiranya itu semua berlaku kan. Presiden pun kena, yang ahli yang lain pun kena kan. Jadi bagaimana nak bawa hal tuju UMNO itu sendiri. Jadi dia perlu ada plan B lah. Bagi saya plan B, plan C dan sebagainya untuk menggerakkan UMNO dan pimpin yang terkena ini harus beri peluang lah pada lain untuk menggerakkan UMNO tu. Sebab mereka harus berhadapan dengan kes-kes mahkamah yang mungkin mengganggu dan distract lah. Mereka ni dari beri tumpuan kepada politik nasional dan juga parti itu sendirilah. Jadi dalam konteks ini saya rasa pihak lain perlu menggembling tenaga untuk mendukung UMNO dan membantu sebenarnya mereka untuk teruskan kekal sebagai kerajaan lah. Prof, bagaimana parti lain dalam Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional harus melihat situasi ini? Adakah terdapat sebarang advantage kepada Bersatu ataupun kepada PAS? Macam PAS dia dah bagi menyatakan pandangan ya. Dia mengatakan dia terus akan bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional kan, dan terus bergerak bersama Perikatan Nasional kan. Dan Bersatu dia tak dengar lagi pemimpin pertama menyatakan pandangan kan. Cuma Perdana Menteri ada menyatakan bahawa beliau hormat dengan keputusan mahkamah dan dan hak Dato' Seri Najib untuk terus untuk proses-proses terusnya lah untuk keadilan kan. So dalam konteks ini saya rasa dari segi pembagian kuasa atau separation of power tu, bidang kehakiman tu dibenarkan sebebas-bebasnya untuk buat keputusan tanpa dicampuri urusan oleh pihak eksekutif lah, pihak kerajaan kan. Jadi itu yang rakyat nak lihat, adanya tidak adanya campur tangan di pihak eksekutif terhadap pihak kehakiman kan. Dan dalam masa sama juga saya rasa UMNO dia akan, contohnya sebab ini akan kes ini sebenarnya beri kesan kepada UMNO sebenarnya lebih besar daripada yang lain kan. Jadi UMNO saya rasa dia akan lebih rasional lah. Dia melihat bahawa
ada kebaikan mereka untuk bersama Perikatan Nasional kan, daripada terus menentang ataupun menyebabkan Perikatan Nasional pecah dan jatuhnya kerajaan Perikatan Nasional. Tapi dalam konteks sekarang ni, sebab mereka dah dalam kerajaan, saya rasa mereka akan rasional melihat mungkin kes ini ada satu kes, tapi dia tidak menggugat kedudukan UMNO itu sendiri dalam Perikatan Nasional dan terus mendukung kerajaan Perikatan Nasional lah. Tapi pendirian dia masih belum dinyatakan lagi oleh pihak UMNO. Jadi saya pun nak tunggu apa pendirian Presiden dan juga kepimpinan UMNO tentang isu ini lah. Ya, saya tertarik untuk bertanya tentang PAS yang menyatakan sokongan kepada UMNO dalam Muafakat Nasional ni. Pada masa sama pendirian PAS untuk tidak menyokong rasuah itu betul-betul ditekankan. Jadi dalam situasi begini, sebab reputasi PAS itu akan ditentukan ataupun bersadarkan kepada pendiriannya di mata penyokong dan juga rakyat. Jadi bagaimana dalam hal ini menyatakan sokongan kepada parti pada masa sama terdapat individu yang berhadapan dengan pertuduhan-pertuduhan begini? Saya rasa PAS mengambil pendekatan bahawa hubungan mereka dengan Najib tu agak baik kan sebelum ni kan. Sebelum ni pun ada ura-ura nak buat kerja perpaduan tu, mereka ada kerjasama dalam konteks itu kan. Tapi dalam konteks ini sebabkan walaupun mahkamah telah berkeputusan, itu saya kata proses tu belum berakhir lagi. Tinggallah mungkin rayuan yang terakhir sampai ke Mahkamah Persekutuan kalau itu berlakulah. Jadi saya rasa peranan PAS sekarang akan terus memberikan sokongan kepada Datuk Seri Najib selagi belum habis proses semua tu. Saya rasa kalau inilah, saya tak tahu lah kalau jangkaan nanti sampai di peringkat akhir itu memang keputusan yang sama, saya rasa mungkin PAS akan berubah perindaian lepas ni. Dia mungkin ambil perkataan begitulah. Baik. Okey, kita tangguhkan perbincangan setakat keputusan Mahkamah Tinggi. Barangkali ada perkembangan lain selepas ni apabila tiba di Mahkamah Rayuan dan sebagainya. Prof, terima kasih banyak-banyak atas pandangan yang dikongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pengasis politik bersama dengan kita berikan pandangan beliau tentang situasi ini dari aspek politik. Kita nak berehat seketika, selepas itu soalan akan kembali bersama dengan Datuk Haziq untuk bicarakan tentang seterusnya bagaimana apabila seorang itu dihadapkan ke mahkamah kemudian disabitkan kesalahan, bagaimana kerjaya politiknya selepas ini dari sudut undang-undang dan tugasnya sebagai ahli parlimen itu akan dibincangkan selepas ini dalam Suara Rakyat. Jumpa lagi selepas ini. Baik, kembali dalam Suara Rakyat dan kita teruskan perbincangan bersama dengan Datuk Muhammad Aziz Pilip, peguam kita, berbicara tentang kes Datuk Seri Najib Razak ini telah diputuskan kesemua kes didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman. Datuk, sekarang kita nak bercerita tentang masa depan kerjaya sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat ini. Dan kalau diikutkan, bila disabitkan kesalahan, tidak lagi dibenarkan untuk bertanding pada pilihan raya akan datang. Yes, betul. Jadi setakat ini sebagai ahli parlimen pekan itu bagaimana? Di parlimen ya. Sebagai ahli parlimen bukan saja Datuk Seri Najib, mana-mana ahli parlimen yang disabitkan kesalahan, kalau kita tengok artikel 48(1)E maka kalau ikut 1E memang mereka tidak boleh menjalankan tugas sebagai ahli parlimen, tetapi kita kena baca juga 48(4) di mana selagi as long as ada rayuan dalam masa 14 hari kepada mahkamah seterusnya, so sehingga keputusan mahkamah, contohnya ada rayuan ke mahkamah rayuan, sehingga keputusan mahkamah rayuan beliau boleh menjalankan tugas seperti biasa sebagai seorang wakil rakyat. Okey, bermaksud dalam tempoh 14 hari itu. Yes, tapi mesti ada rayuan. Okey. So of course memang ada rayuan lah. Kita tahu mungkin rayuan hari Isnin dah dimasukkan. So bila rayuan dimasukkan, maka kedudukan Datuk Seri Najib tidak akan terjejas di parlimen. Boleh menghadiri parlimen, boleh tanya soalan dan buat seperti biasa kerana sebab ada rayuan pending. Tetapi yang problem dia satu aja. Memang kalau dah disabitkan, kita kena baca juga 48 perkara 48(5). 45 perkara 48(5) menyatakan bahawa kalau disabitkan kesalahan di bawah 48(1)E, maka tidak boleh bertanding sehingga hukuman tersebut diketepikan secara asas. Jadi seolah-olah selagi pihak yang kalah ini tidak berpuas hati untuk terus membuat rayuan kemudian sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan,
individu yang disabit kesalahan ini masih boleh menggalas jawatan ahli parlimen? Boleh menggalas ahli jawatan Jawatan ahli parlimen? MP boleh. MP, ya. Boleh. Okey. Dan Cuma tak boleh bertanding. cuma tak boleh bertanding untuk pilihan raya, Pilihan raya. akan datang. Okey. Usianya 67 tahun dalam konteks Datuk Seri Najib. Kemudian dihukum penjara 12 tahun. Selepas menjalani itu 12 tahun itu, adakah boleh terus kembali dalam kerjaya politik dan bertanding? Well, ada provision. Kalau contoh saya bagi satu contoh, kalau dapat pardon daripada Duli Yang Maha Mulia Agong, boleh. Sebab pardon that means dia akan wipe off semua kita punya rekod-rekod dan sebagainya. Itu antara satu daripada segi itu. Tetapi saya rasa pada ketika ni kalau nak sebut pasal tu masih awal, sebab saya selalu percaya pada sistem perundangan. Sebab masih ada rayuan, sebab kita tidak tahu, mungkin Mahkamah Rayuan akan ketepikan perintah Hakim Mahkamah Tinggi. Ataupun kalau bukan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan ada. So masih awal untuk kita nyatakan lah. Tetapi that process must go through first. We must go through the legal process. Kita kena melalui proses tersebut. Ya. Peringkat ini kita bercakap atas konteks satu pertuduhan saja, Datuk. Yes. Ada beberapa kes lagi membabitkan individu yang sama ni. Jadi ini adalah satu proses yang sangat panjang dan taxing, dan pastinya akan memberikan kesan kepada kerjaya dan juga masa depan politik juga. Of course. Jadi bagaimana Datuk melihat? Well, of course, walaupun ada banyak kes, kita kena harus faham setiap kes adalah berlainan. So kita tidak boleh gunakan, contohnya kalau orang ramai akan fikir sebab Datuk Seri kalah di dalam kes SRC, maka dia akan kalah dekat kes 1MDB. Tidak. Sebab dia punya consideration dan dia punya penilaian fakta dan keterangan-keterangan mungkin berbeza daripada kes SRC. So mungkin ada kemungkinan dia boleh lepas di 1MDB. Okey. Ataupun di dalam kes-kes yang lain. So kita tak boleh buat andai contohnya people society tak boleh buat andai, so kalah sini mesti kalah semua. Tidak. Okay. Sebab setiap kes akan determine based on the own merits lah. Baik. Tetapi you are right, satu je, benda ni memenatkan. Sebab bukan senang untuk hadir bicara. Sebab bicara ni tengok 2 tahun. Kalau ada bicara 1MDB mungkin ambil lagi masa setahun ke 6 bulan dan sebagainya. So actually secara fizikal, kalau Datuk Seri ni bukan kuat orang dia, tapi saya rasa dia kuat. Pasal tu dia boleh tahan and dia boleh withstand that pressure. Tetapi kalau orang biasa ni, saya rasa dah tak boleh. Sebab turun naik mahkamah ni bukan sesuatu yang mudah. Dan duduk di sana dengar hujah-hujah dan sebagainya. Betul. Especially melibatkan individu. Kalau saya sendiri, saya rasa saya tak boleh tahan. Dan itu yang disebutkan oleh pihak pembelaan. They work best under pressure. Probably. Of course, you all work best under pressure. Tetapi I'm looking at the aspect of the litigant. I'm looking at from kata orang tu daripada segi Datuk Seri Najib sendiri. Sebab dia yang kena bear the brunt of it. Betul. Okey. Jadi dalam kata lain, keputusan di peringkat Mahkamah Tinggi ini tentang SRC International ini tidak boleh langsung dikaitkan dalam kes-kes lain. Maknanya kena start daripada kosong. Yes, of course. Baik. Okay. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kenapa? Fakta-fakta dia lain. Walaupun dia kadang bertindak, yang SRC International ni adalah salah satu unit di bawah. Mungkin satu unit di bawah dia, tapi it all depends macam mana prosecution nak buktikan bagaimana ada relevance. Tapi saya rasa setiap kes, kalau tidak, semua kes akan dikonsolidatkan. Kes ni berasingan. Okey. So kita tak boleh buat satu andaian yang sebab kita dah kalah di sini, kita akan kalah sana. Tidak. Setiap hakim akan menilaikan fakta, maximum evaluation berdasar keterangan apa yang diberi dalam kes itu. Dan tidak boleh digunakan kes lain sebagai satu example ke presiden. Tidak. Okey, baik. Tadi saya tanyakan kepada Profesor Dr. Azizuddin tentang individu lain yang memegang jawatan juga dalam parti yang juga terkait dengan kes-kes mahkamah. Tapi tadi kita tunjukkan beberapa individu yang dikaitkan. Sejauh mana Datuk melihat kes Datuk Seri Najib ini akan memberi tempias kepada prosiding-prosiding membaikkan mereka yang lain ini yang juga memegang jawatan tinggi, sebab dia semua dalam satu parti yang sama. Ialah satu parti yang sama. Tapi saya rasa dari segi tempias tidaklah. Daripada segi tempias tidak ada apa-apa. Saya rasa itu saya katakan. Mungkin yang penama-penama tadi itu, kes-kes mereka mungkin berdasarkan fakta-fakta yang agak berbeza langsung daripada kes SRC ke 1MDB dan sebagainya. Because each case will be determined based on its own facts and on the evidence presented. So bagi saya,
tidak ada kena-mengena. Tempias tak ada. Tapi mungkin kalau apa yang dimaksudkan tempias ni, okey, adakah selepas tengok keputusan Datuk Seri Najib, sama ada hakim-hakim tu akan berani untuk membuat satu keputusan yang sama? Saya rasa tidak. Sebab kenapa? Mana-mana hakim yang membuat satu keputusan, kita kena faham, kita bukan saja perlu jawab kepada rakyat, tapi kita kena jawab pada diri kita, kita kena jawab pada Allah juga. Sebab kalau kita buat satu keputusan yang kita tahu menyalahi prinsip yang kita pegang, maka kita sendiri akan berasa bertanggungjawab. Sebab kita, we have to, because you know why? Itu yang dijadikan bila dah jadi seseorang hakim Mahkamah Tinggi, itu dia ada security of tenure dan sebagainya. Kenapa mereka memberi kemudahan tu? Supaya dia boleh membuat satu keputusan tanpa takut kepada mana-mana pihak. Itu judiciary, apa kata orang tu, totally independent. Sebab mereka dibayar daripada consolidated fund, bukan daripada duit lain. So pasal tu hakim, dia boleh berkhidmat sehingga 66 tahun. Security of tenure. So mereka tidak perlu takut ke, mereka tidak patut, tak perlu agree with any other party. Tak kira politician ke, tak kira minister ke, they act independently. Okey, itu daripada perspektif pengamal undang-undang, memang perlu diasingkan, tidak boleh dikaitkan separation of powers, dan sebagainya, dan bercakap dengan kes ni, penama-penama yang disebutkan ini tidak boleh, tempias itu tidak sepatutnya dibawa kepada kes-kes yang berlainan dengan penama-penama walaupun dalam satu parti. Tapi dalam kalangan rakyat, mereka melihat ini dalam satu bakul yang sama. Jadi bagaimana kita boleh memahami kepada rakyat, okey, individu ini bersalah, tapi belum tentu, walaupun ini didakwa, belum tentu hanya disebabkan satu, yang lain pun. Betul. Tidak. Itu yang dia ingat masyarakat tidak tahu, sebab bukan semua orang ada pengalaman undang-undang. So itu yang saya cuba huraikan secara simple aja. Kalau saya dituduh untuk buat A, kalau saya didapati salah, kalau dalam kes yang lain saya dituduh untuk buat D, apa perbezaan dia ketara daripada A dengan D. Ada C, D, tak ada in between. So ada berlainan. So saya tak boleh mengatakan, oh sebab saya disabitkan di sini, ada semestinya saya punya kawan atau yang bersubahat dengan saya akan disabitkan kesalahan yang sama. Tidak. Lain. Sebab berdasarkan fakta each case, kata orang tu akan dinilai dan ditentukan berdasar fakta-fakta kes tu. Pasal tu kita kalau tengok, secara mudah saya nak katakan, bila kita kena tengok, kita tengok kertas tuduhan. Kertas tuduhan adalah apa yang kita dituduh melakukan. So itu yang dikatakan kita ni tertuduh. Sehingga kita disabitkan, kita jadi pesalah. So kita tertuduh. So setiap kertas charge sheet akan menyatakan apa kesalahan yang kita apa yang dikatakan telah melakukan. So semua berlainan. Mungkin ada aspek-aspek AMLA, aspek SPRM Act, aspek-aspek kandung keseksaan dan sebagainya. Tetapi mungkin section-section yang dirujuk di dalam kes mereka mungkin berlainan. Okey, baik. Tadi Datuk sebutkan tentang apabila suatu kes itu dibawa ke mahkamah dan individu itu tahu itu antara diri dia sedar yang dia melakukan kesalahan atau tidak, antara diri dia dan juga Tuhan. Saya nak kaitkan dengan konteks perbicaraan Datuk Seri Najib ni. Selepas keputusan dijatuhkan, diberikan peluang untuk beliau menyatakan sesuatu dan beliau melaksanakan ataupun menyatakan sumpah laknat. Pada sidang media juga diulang perkara yang sama. Sejauh mana kenyataan ini carry weight untuk proses seterusnya? Well, saya rasa ialah sebab saya pun orang Islam. So bila saya dengar apa yang diutarakan oleh Datuk Seri Najib, saya pun fikir, so saya akan mula fikir sama ada mungkin apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib tu adalah benar. Sebab kita ni kalau melainkan kita yakin dengan apa yang kita nak buat, kita takkan mengambil sumpah seumpama tu. Tetapi what I'm trying to say, nampak tak Eli? Kita punya perception masyarakat bila dia mengucap sumpah tu, so adalah mungkin apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib adalah benar. So it creates that doubt there already. Jadi bukan sebarangan orang, sebab kita kena fikir, kita kena jawab di padang mahsyar, kan, betul tak? Betul. So bila dia berani buat sesuatu seumpama tu, it also gives him a lot of credibility. Betul tak? Bukan semua berani buat tu. Okey, baik. Perbincangan ini tidak akan berkesudahan di sini, pastinya ada lanjutan apatah lagi dengan rayuan yang akan dibuka selepas ini. Sedikitlah Datuk,
kepada rakyat Malaysia yang mengikuti ni, barangkali dari awal ataupun yang hanya melihat di penghujung ni, apa yang boleh kita pelajari daripada situasi ni? Situasi ini itu satu. Ya. Sebelum apa-apa, kita jangan buat apa-apa tomahan. Ya. Jangan buat berita palsu sama ada berkaitan dengan hakim ke sistem perundangan kita ke apa-apa sampai kita tahu fakta. Ya. Sebab nescaya ia akan membuat padar pada kita. Sebab kalau kita tidak tahu sesuatu dan kita menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka bukan sahaja dia merumitkan semua segala proses. Dan kita kena fikir, itu saya katakan tadi, sama ada rayuan atau tidak, kita jangan buat tomahan terhadap hakim tu. Hakim tu tidak bersalah dan hakim tu tidak ada cara untuk defend himself. Dia tak boleh sebab dia tak boleh turun daripada takhta tu untuk melayan. So kita fikir sebelum kita kata sesuatu. Ya, itulah. Jangan ambil kesempatan daripada maklumat yang diperolehi untuk melontarkan segala perkara-perkara yang tidak benar dan sebagainya. Datuk, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Ya, hari ini kita belajar banyak tentang aspek kehakiman dan juga perundangan di Malaysia dan juga aspek politik tentang ada 7 parti yang cuba untuk menyatukan rakyat Malaysia ini supaya kita lebih bersedia pada masa hadapan. Datuk Aziz Pillay, insyaAllah jemput lagi dalam Soal Rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Kita berehat seketika untuk minggu ini. InsyaAllah akan kembali dengan topik yang berbeza pada minggu hadapan. Saya Ali Iskandar. Selamat malam dan Assalamualaikum.